Alil azim. Amma ba'du. Alhamdulillah terafa'kan kesyukuran. Terima kasih kita Allah Ta'ala. Pagi ini sambung kita kitab Al-Jawhar Al-Mawhub. Masih lagi dalam perkara yang berkaitan dengan sedekah, bab yang ke-17. Bab yang ke-17 berkaitan dengan 10 perkara terpuji terkandung dalam sedekah. Itulah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid darain. Amin ya rabbal alamin. Kata ulama bahawasanya pada sedekah itu 10 perkara. Dalam sedekah tu ada 10 perkara. 5 perkara pada dunia dan 5 perkara di akhirat. Hari ini kita membicarakan tentang sambungan sedekah, kelebihan sedekah. Yang mana sebelum ni kita baca berkaitan dengan tuntutan untuk kita bersedekah, khususnya sedekah sunat lah. Sedekah wajib tu dia panggil zakat. Sedekah wajib tu memang perlu dibuat lah, zakat tu. Tapi kita membicarakan tentang sedekah yang sunat, lebih kepada sedekah yang sunat. 10 perkara terpuji terkandung dalam sedekah. 5 perkara pada dunia masih hidup-hidup lagi, dah nampak dah kelebihan orang bersedekah. 5 perkara dekat akhirat nanti baru nampak. Yang pertama, maka ada pun 5 yang di dalam dunia, yang nampak dah dalam dunia. Orang yang bersedekah ni nampak jelas-jelas dalam dunia. Orang boleh perhati, boleh tengok kehidupan. Dan kita boleh tengok kehidupan kita sendiri sekalipun, kalau kita ni selalu bersedekah lah, ataupun kita ni selalu tak bersedekah, kita boleh tengok perbezaannya. Yang pertama, menyucikan hartanya. Bila kita dapat harta tu, dalam harta kita tu, kita tak boleh yakin 100% adakah ianya halal. Susah nak yakin 100% halal. Zaman sekarang orang kerja, boleh ke kata gaji yang kita dapat tu 100%, memang betul 100% gaji halal? Boleh. Kita masuk kerja pukul berapa? Pukul 8 sampai pukul berapa? 8:03 minit. 3 minit tu dah curi dah tu. 3 minit je pun dia tak kira lah pukul berapa perjanjian tu. Perjanjian dengan majikan berapa, pukul berapa, pukul tu lah. Balik pukul apa? Balik pada kerja pukul 5. Kita bersiap untuk balik kerja pukul apa? 4:30 dah bersiap lah. Itu kira yang baik lah. Yang tak baik ada lagi siap pesan, tolong pasyikat hantar aku ni. Kita kerja, kita dibayar gaji kerana masa yang kita peruntukkan untuk majikan. Tapi ketika kita kerja tu, ada tak kita main telefon? Ada orang menega lagi kat Shopee ke apa kan, menega sambil-sambil tu tengah kerja. Ada orang jawab telefon bukan tentang kerja, dia jawab telefon tu personal. Macam mana kita nak kata gaji kita tu 100% halal? Dia jadi syubhah lah. Nak kata haram tak boleh. Angkat telefon je, cakap 2 minit. Tapi perkara tu perkara personal, bukan bekerja. Kita dibayar gaji 8 jam kerja, kata 8 jam, 10 jam kerja. Kita dibayar gaji untuk buat kerja. Tapi kita buat yang peribadi tu. Kalau perkara tu tak boleh, terpaksa lain lah. Nak buat yang kecil, nak buat yang besar, makan. Tu terpaksa. Jadi susah tau. Kita nak betul-betul harta aku ni betul-betul halal. Sikit pun tak ada haram. Susah sekarang.
dapat juga debu-debu tu. Kita duduk pejabat, pen, kita pakai pen tu untuk buat kerja. Okey, untuk buat kerja. Ada tak kita pakai pen yang bukan untuk buat kerja? Tulis tu, dakwat kita pakai. Ramai tak perasan benda tu. Itu kira baik dah. Pakai pen tu letak kat pejabat, cuma pakai untuk buat kerja. Kadang-kadang ada je untuk kita tulis personal punya dengan pen tu. Itu kira baik dah. Yang lagi bawa pen, bawa balik terus. Bagi kat orang lagi, bagi kat anak-anak ke bagi apa. Bawa balik terus. Ada sekali tu, saya mengajar satu tempat tu, pejabat. Masa tu dah petang. Saya nak balik masa tu asar. Lepas main asar baru nak balik. Di pejabat tu. Saya buat kuliah di pejabat tu lah. Masa saya turun tu, lebih kurang masa tu pukul 4.30, 4.45 macam tu. Berlonggok A4 paper. Dekat luar pejabat. Berlonggok. A4 paper yang bukannya satu-satu tu lagi, dah pakai separuh ada. Berlonggok. Saya tanya lah benda ni. Nanti nak balik, nanti nak ambil bawa balik. Mana dia letak awal-awal, macam seolah-olah tak pakai. Banyak lagi lebih. Dia buat balik A4 paper. Itu teruk sungguh lah. Okey lah. Jadi gaji yang kita dapat tu betul-betul halal 100% ke? Maka kadang-kadang kita jelas-jelas buat salah, yang tu kena ganti. Macam tadi ambil A4 paper buat balik, tu kena ganti. Ambil pen buat balik, pen pejabat, tu kena ganti. Tu tak boleh, jelas-jelas. Yang tak berapa nak jelas ni, jawab telefon, bercakap dengan kawan kejap, yang bukan tentang kerja, itu nak kata haram, tak jelas. Grey area. Kawasan-kawasan yang kelabu. Nak kata haram tak boleh, jawab telefon je. Kita bukan sambil-sambil buat kerja lah tu, tangan duduk ni naik. Tapi di grey area dia panggil. Kelabu. Kawasan kelabu. Oleh kerana itu, harta yang kita dapat tadi, gaji yang dapat tadi, dia pun kelabu juga. Maka macam mana nak menyucikan? Cuci dengan sedekah. Cuci dengan sedekah. Tapi kalau yang memang jelas-jelas bukan kelabu, kita legam, harta kita legam, yang itu tak ada cuci dengan sedekah, itu wajib ganti. Wajib ganti. Saya ingat ayah saya dulu, dia kerja. Kalau dia adalah ambil masa, dia ganti sebelum dia balik. Dia ganti, kata apalah, dia halal lah. Dia ganti. Dia ada rehat terlebih 5 minit. Kadang-kadang sampai terlewat 5 minit. Kadang-kadang tengah-tengah tu dia pergi, tengah-tengah tu dia buat kerja lain. Mungkin dia telefon ke apa kan, buat kerja lain yang bukan kerja pejabat. Dia kira hari tu, sebelum dia balik, bos dia kata, nak balik Dia kata, jap, nak ganti. Semua orang tahu. Dia akan ganti balik. Setengah jam. 20 minit. Tengoklah berapa yang dia ambil. Dia ganti balik. Dia takut harta tu, apa akan jadi? Dia akan jadi ular nanti dalam kubur dia. Kita baca. Yang pertama, menyucikan harta. Macam harta yang kelabu tadi saya ulang balik. Sebab ada orang, dia jumpa duit. Dia jumpa duit tu dia orang. Dia jumpa, dia patut kena cari tuannya. Tak apa, boleh ambil. Nanti sedekah lah. Suci kan. Kalau harta tu dah hitam dengan jelas, tak boleh cucikan dengan sedekah. Tak boleh, tak jadi. Ini yang kelabu aja, harta yang kelabu aja. Yang nak kata haram tak boleh, nak kata halal pun tak boleh. Halam. Haram campur halal je, halam. Menyucikan harta, itu yang pertama. Yang kedua, menyucikan badannya. Menyucikan badannya, bersih badan daripada unsur-unsur haram. Maksudnya, kalau kita makan perkara-perkara haram, badan kita tu lebih layak api neraka. Kita makan dah jadi darah daging daripada harta yang haram. Maka kalaulah, samalah juga,
Kalau harta yang haram jelas, tu tak boleh buat apa dah. Tak boleh buat apa dah. Maka ada dah daging kita, tulang kita, tak tahulah, rambut yang makanan api neraka. Sebab kita makan tu daripada harta yang haram. Habis yang kata dapat menyucikan badan ni apa? Yang sama juga, grey area, kawasan kelabu. Nak kata halal, memang halal. Nak kata haram, tak berani kata haram. Tapi tengok Allah, kawan kita dia selalu main judi, selalu menang dan selalu juga kalah. Kalau dia menang, dia akan belanja makan. Kita tak tahu. Kita, jom aku belanja makan. Dia duduk berasa lain macam lah. Ini baru lepas menang ni. Menang nombor ekor apa. Dia pun makan juga. Halal. Tapi nak kata halal, memang halal. Tapi dia ada kawasan kelabu kat situ. Maka menyucikan badan dengan sedekah. Cara nak selesaikan dengan sedekah. Macam tu juga, dia, orang yang masak makanan dia tu, orang yang bermaksiat pada Allah. Dia makan, orang tu buat, semua halal. Guna bahan-bahan halal, bukan haram. Tapi orang tu jenis buat maksiat, pezina, pendedah aurat, orang tak semayang. Halal sebab dia bukan letak benda haram. Tapi ada kawasan kelabu kat situ lah. Maka kita pun makan. Halal. Malah kita makan. Orang kafir buat. Banyak biskut-biskut tu orang kafir buat. Cuba tengok belakang. Syarikat orang kafir. Kadang-kadang orang kafir buat. Tapi dia buat pakai mesin lah sekarang ni. Tapi orang kafir buat. Halal ke? Kalau dia tak letak benda haram, halal je. Tapi macam mana nak, kalau kita dah makan tu macam mana? Tak ada masalah. Halal. Tapi dia ada, dari sudut dalaman tu tak elok. Kita kalau boleh, makan makanan orang yang taat pada Allah. Sebab makanan orang yang taat pada Allah adalah syifa, adalah penyembuh. Itu nombor 3 nanti kita baca. Adalah penyembuh. Nombor 3 baca terus. Dan nombor 3, dengan banyak sedekah menolakkan bala dan penyakit, seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dawu mardakum bis sadaqah, ubatkan olehmu akan yang sakit daripada kamu dengan sedekah. Yang ni saya tak tahulah kita boleh percaya ke tak percaya. Kita ni percaya tak? Kalau sakit, demam, bukan pergi doktor, pergi sedekah. Saya boleh buat. Buat boleh buat, yakin nak ke hati. Nak pergi mana ni? Nak pergi cari orang miskin kejap belah sana. Sebab apa? Demam. Kita demam, terus ingat doktor. Kita sakit perut, terus ingat doktor. Sakit kepala, terus ingat doktor. Kita. Tak salah. Bukan salah pun, memanglah sakit doktor lah. Lebih-lebih lagi, orang yang sakit kanser, yang lagi nyakit-nyakit yang berbahaya lagi kan. Nyakit berjangkit. Ataupun kalau bukan dia pun anak dia sakit. Anak dia sakit. First kali dalam kepala dia, doktor. Sedangkan Nabi kata, antara ubat adalah, ubat penyakit adalah sedekah. Sedekah. Hari-hari sedekah. Tak pergi doktor, tak pergi doktor. Boleh? Tengok kita punya pemikiran kita tu. Yang memberi sembuh tu siapa? Tu kena tauhid lah sikit. Yang memberi sembuh adalah Allah. Dan Allah bagi sembuh bukan sebab kita usaha untuk, kita ikhtiar untuk menyembuh, bukan. Kita ikhtiar, kita sebagai hamba, kita boleh duduk maqam usaha ikhtiar. Kita boleh duduk maqam tanpa usaha dan ikhtiar. Terpulang pada kita. Dua-dua tak salah. Cuma kita tak boleh kata yang memberi menyembuhkan tu adalah ubat. Dan kita juga tak boleh kata Allah yang sembuhkan sebab kita makan ubat. Tak boleh. Kalau tak makan ubat, macam mana Allah nak sembuhkan? Kita kata itu. Tak boleh kata gitu. Nak berikhtiar, nak berubat, boleh. Hukum berubat,
kalau sakit, hukumnya harus. Bukan sunat pun. Hukum berubat ni harus. Kalau sakit, berubat. Berubat dengan makan ubat dan sebagainya, hukumnya harus je. Sunat pun tidak. Wajib lagi dah tidak. Walaupun sakit apa sekali pun. Hukum berubat. Sunat pun tidak, wajib pun tidak. Hukumnya harus, boleh kalau nak berubat. Sebab yang menyembuhkan bukan ubat tu. Allah yang menyembuhkan. Malah yang menyembuhkan Allah, bukannya dengan kita berusaha berubat, baru Allah sembuhkan. Tak. Ada je Allah sembuhkan tanpa berubat. Ada je Allah tak sembuhkan walaupun berubat. Berubat bukan main. Berpuluh tahun tak sembuh-sembuh. Ada? Ada yang tak berubat pun sembuh je. Tak makan ubat pun sembuh. Ada. Jadi kita berubat ni sebab kita nak pilih jalan itu, iaitu jalan usaha dan ikhtiar. Dia tak ada masalah. Jadi kalau kita faham macam tu, yang menyembuhkan adalah Allah, dan yang menyembuhkan adalah Allah semata-mata Allah, tidak berkait pun dengan ubat yang kita makan, maka apa masalahnya kita bersedekah? Sebab Nabi sendiri kata, berobat ni, penyembuhan ni akan terjadi dengan banyaknya sedekah. Sebagaimana kita makan ubat, kita kata, aku makan ubat je, yang menyembuhkan Allah. Bukan ubat, usaha je. Dan usaha aku ni, bukan dengan aku usaha baru Allah sembuhkan. Tak. Cuma aku makan ubat lah. Kalau Allah sembuhkan. Begitu juga kita kata, aku sedekah je. Kalau Allah sembuhkan, sembuh lah. Tak sembuh, tak sembuh lah. Sama je. Tapi kadang-kadang kita ni tak tahulah dalam kepala ni ada apa. Mesti kena makan ubat baru sembuh. Kalau tak makan ubat, Allah tak sembuhkan. Kita tetap kata Allah yang sembuhkan. Cuma Allah mesti sembuhkan melalui ubat. Seolah-olah Allah tak boleh sembuhkan kalau tak makan ubat. Seolah-olah Allah tak akan sembuhkan kalau bukan melalui ubat. Melalui lain Allah tak akan sembuhkan. Kadang-kadang kita gitu. Kenapa tu? Apa masalah otak kita tu? Kalau sebagaimana Allah boleh sembuhkan penyakit dengan makan ubat, begitu juga Allah sembuhkan penyakit itu dengan sedekah. Sama je. Tak ada beza pun. Orang-orang yang duk sakit tak sembuh-sembuh, dah pergi doktor tak sembuh-sembuh, sedekah lah. Tapi kita akan kata gitulah, berobat tak sembuh-sembuh baru sedekah. Sedangkan tak semestinya berobat tak sembuh-sembuh baru sedekah. Tak semestinya. Sakit-sakit terus sedekah, tak berobat tak apa. Selagi ada dalam kepala kita, makanlah ubat. Sambil-sambil kita berobat makan ubat, sambil-sambil itu kita sedekah. Dua-dua kita buat. Masih lagi kita tak berfikir dengan betul. Kita nak makan ubat kan hukumnya harus. Tapi janganlah letak mesti makan ubat. Nak buat yang lain, nak bersedekah, nak tolong orang supaya Allah sembuhkan, tapi mesti makan ubat dulu. Macam orang lalu mesti makan ubat doktor dulu. Lepas tu kalau tak boleh, baru cari akar kayu. Tak, sakit-sakit terus cari akar kayu pun boleh. Kenapa kena pergi berobat dengan doktor dulu sampai tak boleh lah? Doktor kata, saya tak ada, ini je ubat yang saya boleh bagi. Barulah pergi cari Tok Romo. Tok Romo ni bukan Tok Romo yang khurafat lah. Baru pergi cari. Mesti kena lalu tu dulu. Mesti kena lalu ke doktor dulu. Perubatan moden. Tak boleh, baru pergi perubatan lain. Tak semestinya macam tu. Boleh macam tu. Dan tak semestinya macam tu. Bila kita tengok orang berobat dengan homopati, orang berobat dengan air tawar, air baca Yasin, kita kata, iyalah berobat dengan Yasin juga. Tapi doktor kena pergi. Kejap, kenapa nak kait dengan doktor? Tu otak kita tu lah telah didoktrin. Nak berobat mesti doktor. Yang lain-lain doktor dulu. Tak, hukumnya harus je. Harus je. Jadi pergi, kalau kita rasa doktor, pergilah doktor. Tak ada masalah. Cuma jangan kita kata yang menyembuh-nyembuh ni buat kajiannya hanya doktor. Kita tok nenek kita dulu 200 tahun lepas, mana ada dia makan ubat apa? Dia orang pun sakit lah. Dia makan apa? Itu baru 200 tahun lepas, 500 tahun lepas. Kalau sakit dia makan apa? Mana ada doktor-doktor waktu tu?
Elok je. Takkan ke diorang tak sakit perut? Diorang sakit perut juga. Salah makan juga macam kita. Yang kena penyakit-penyakit apa? Sama je, ada je. Tapi elok-elok je. Kita kadang-kadang tak tahu dalam kepala. Mesti kenal dulu doktor. Sepatutnya tak perlulah begitu. Cuma tak salah lah nak lalu doktor. Cuba kita baca. Yang nombor 3, menolakkan bala dan penyakit. Kalau menolakkan bala, lagilah bagi kita tak masuk akal. Kita kata tak masuk akal. Apa kena mana sedekah, apa tu bala tu tolak? Kalau tolak bala, kalau kat rumah kita, pasanglah CCTV. Pasanglah alarm. Lepas tu dia kata tak, kena usaha. Lepas usaha, barulah kita buat benda-benda lain. Banyakkan sedekah, berdoa. Usaha tetap kena usaha. Kenapa dia lalu kat situ? Usaha memanglah, usaha lah, harus untuk usaha. Tapi kenapa kalau katalah bersedekah je lah. Sedekah je. Dia dapat menolakkan bala. Yalah, bala nak tolak juga. Tapi usaha kena usaha. Anda nak kait dengan usaha. Kalau sedekah saja tanpa usaha tak boleh. Sedangkan sedekah tu antara salah satu daripada usaha. Kita nak kaitkan juga dengan satu. Dengan usaha tadi yang kita kata usaha. Kalau macam itulah gayanya, kita wajib belajar tauhid. Maknanya tauhid kita dah kurang sikit dah tu. Salah faham tentang tauhid dah tu. Menolakkan bala dan penyakit. Saya pernah jumpa orang tu, dia sakit, dia pergi hospital. Hari-hari dia turun tangga. Saya ingat dia nak exercise. Dia duduk ward. Rupanya dia nak pergi masjid kat depan. Hari-hari dia masuk RM10. Dia sendiri nak masuk dalam tabung, betul balik. Pakai baju hospital, dia keluar. Pandai pula dia cari tempat keluar. Kalau nurse dapat tangkap nurse, suruh masuk balik. Pandai dia cari lubang-lubang untuk keluar. Dia keluar. Setiap hari saya jumpa dia. Dia turun, dia keluar, pergi masjid, sedekah. Waktu duha. Saya rasa dalam waktu sebelum orang datang, selepas doktor datang check, sebelum waktu melawat. Area-area tu orang tengah sibuk. Dia turun bawah, orang start masuk nak melawat lah. Masa tu kan kelas kabut sikit. Dia keluar. Dia pergi, masuk dalam masjid, masuk tabung masjid. Lepas tu dia cari budak-budak. Kalau ada budak, dia bagi gula-gula. Lepas tu naik, esok dia buat lagi. Sedekah. Boleh. Cubalah. Menolakkan bala dan penyakit. Orang yang banyak sedekah, dia akan terhindar daripada bala. Kena percaya. Nabi bagi tahu kan. Yang keempat, memasukkan kesukaan atas segala miskin dan memasukkan kesukaan atas orang mukminin itu terlebih afdal amalnya. Dan kita dituntut untuk buat amal kebajikan. Macam-macam kita boleh buat. Kita boleh baca Quran, kita boleh berzikir, kita boleh tolong orang, dan macam-macam. Dan amalan yang paling afdal, yang paling besar adalah, paling besar fadilatnya adalah, dia boleh memasukkan kesukaan atas segala miskin dan memasukkan kesukaan atas orang mukminin. Mengembirakan orang miskin. Itu antara amalan yang besar pahala. Apa sahaja yang mengembirakan orang miskin. Maka apa yang mengembirakan orang miskin? Bagi makan. Bagi makan dia. Mengembirakan orang miskin. Bagi sedikit harta kita, duit sebagainya. Bagi. Sebab dengan mengembirakan orang miskin tu akan ada doa dalam hati dia. Walaupun bukan dia doa dekat mulut, tapi dekat hati dia ada doa. Dan dia doa tu kerana kita mengembirakan dia. Kalau kita berzikir, kita seorang je. Kita berzikir, kita seorang je dapat. Apa manfaat untuk masyarakat? Jika kita berzikir, apa manfaat untuk masyarakat? Tak ada. Untuk kita je. Sebab tu, pada mazhab Maliki lah, bukan mazhab Syafi'i, mazhab Maliki. Jika seseorang itu bersetubuh pada siang Ramadan, maka dia diwajibkan bayar kifarah. Iaitu bebaskan hamba. Hamba tak ada, tak apalah. Hamba tak ada dah. Puasa 60 hari berturut-turut. Puasa.
Kalau dia tak mampu bebaskan hamba sebab hamba tak ada, dia wajib berpuasa 60 hari berturut-turut, 2 bulan. 60 hari berturut-turut. Jika tak boleh, tak mampu, dah cuba banyak kali tak mampu, dia wajib beri makan fakir miskin 60 orang. Ya. Pada mazhab Maliki, pada mazhab Syafi'i, dia mesti ganti 60 hari. Sehingga dia tak mampu, dia kena cuba berkali-kali. Sehingga betul dia tak mampu, baru dia boleh bayar ataupun bagi orang miskin makan. Kalau tidak, berdosa. Pada mazhab Maliki tak. Pada mazhab Maliki, yang nombor 2, jika tak mampu bebaskan hamba sebab hamba tak ada, bagi makan fakir miskin lebih besar lagi, lebih tertib terduduk di situ. Bagi makan fakir miskin, barulah puasa 60 hari betul-betul. Itu mazhab Maliki. Kita jadi pelik pula. Bagi makan fakir miskin tak susah. Berapa ringgit je? Kata seorang 10 ringgit. Makan sekali dengan air kan. Sekarang ada nasi, ada air, bagi makan. Kalau macam tu, kalau 60 orang, baru berapa ringgit? 60 orang baru 600 ringgit. 600 ringgit. Cuba ya, 600 ringgit dengan 60 hari puasa berturut-turut. Berturut-turut tu tak boleh berhenti. Stop je sehari, katalah hari ke-59, stop. Tak puasa. Kena mula daripada awal. Kenapa pada mazhab Maliki dia duduk nombor 3, tertib dia? Lebih baik dia bagi orang miskin makan. Mazhab Syafi'i dia kena buat nombor 2. Iaitu nombor 2 dulu, iaitu ganti 60 hari dulu. Kalau tak mampu baru boleh bagi orang miskin makan. Kalau dia bagi orang miskin makan tanpa dia berusaha untuk puasa 60 hari, tak sah. Mazhab Syafi'i. Kerana mazhab Syafi'i dia letak itu sebagai hukuman. Ini hukuman. Siang-siang orang puasa dia pergi bersubuh pula. Ini hukuman. Pada mazhab Maliki dia tak tengok tu. Dia tak tengok dari sudut, kalau dia puasa 60 hari, apa manfaat untuk masyarakat? Masyarakat dapat apa? Tak dapat apa-apa. Dia je lah puasa. Kalau bagi makan fakir miskin, manfaat untuk masyarakat ada? Ada. Mana lagi besar? Bagi lagi besar, manfaat untuk masyarakat. Jadi orang yang dah terlanjur tu, puasa lah 60 hari, tak mampu, tak apa. Mazhab Maliki diharuskan bagi 60 orang makan. Sebab memasukkan kesukaan ke dalam fakir miskin besar pahala. Kita cubalah seronokkan orang. Lebih-lebih lagi orang tu fakir miskin. Seronokkan dia. Kita seronok hari-hari. Boleh makan apa kita nak. Boleh tengok duit kita hari-hari dalam bank. Hari-hari kita login. Tengok, oh ada lagi. Tengok, oh 350,000 ada. Sedap. Dia rasa semangat. Esok login lagi. Ya, terasa semangat. Oh ada 350,000. Tak payah 300,000 lah. Setakat saya rasa 30-40,000 tengok hari-hari dah. Tengok, ada. Esok lusa tengok lagi. Tengok apa duit tu. Dulu orang tengok buat keluar dalam tabung Milo. Buka tengok tu dulu. Sekarang login lah. Maybank to you. CIMB klik. Katakan, boleh gaji. Belanja sikit, tengok, bertambah dah. Suka tengok. Sentiasa seronok kita tengok harta kita. Tengok rumah. Buat rumah cantik. Kita duduk dalam tu. Petang-petang keluar tengok rumah. Cantik rumah aku. Dapat keseronokan dunia kita ni. Orang miskin tak dapat keseronokan tu. Jadi kita bagilah keseronokan sedikit untuk dia. Kadang-kadang kita bagi RM10 aja. Dia punya seronok tu. Orang miskin. Jadi antara perkara yang terbesar, fadilatnya adalah memasukkan kesukaan atas segala orang miskin. Dan memasukkan kesukaan atas orang mukmin. Terlebih afdal amalnya. Macam tu juga martabat nombor 2 lah. Orang miskin macam tu nombor 2. Yang bukan miskin, orang biasa lah. Pun lebih besar fadilat dia daripada perkara lain, yakni memasukkan kesukaan dekat orang biasalah, orang Islam. Maksudnya bukan orang miskin. Pun besar juga. Apa-apa yang menyeronokkan dia. Menyebabkan
dia akan terhindar daripada bala. Kadang-kadang benda simple je. Jumpa kawan-kawan, orang dulu, saya ingat orang dulu, dia kalau nak pergi mana-mana, rumah-rumah orang, dia akan beli apa-apa. Dia akan bawa daripada rumah, kadang-kadang bawa gula, bawa tepung gandum, bawa beras. Orang dulu mesti nak pergi rumah orang, bawa buah-buahan, dia panggil buah tangan kan. Bawa buah-buahan, nak pergi rumah orang apa kan, nak jumpa orang sekejap sekali pun, dia mesti bawa buah tangan orang dulu. Orang yang meniaga, dia akan nampak kesan. Siapa bawa Grab, Maxim, boleh nampak jelas-jelas. Nampak jelas-jelas. Sebab dia tunggu orang kan. Ting, ada kerja kan. Macam tu juga orang meniaga. Dia duduk, tunggu orang datang kan. Jelas-jelas. Orang yang meniaga Shopee, sama tu. Ting, Shopee. Tengok. Ada order masuk. Orang macam ni, jika dia bersedekah, sangat jelas dapat bukti. Orang yang gaji bulan, dia susah sikit. Sebab dia tahu tiap-tiap bulan dia dapat. Jadi dia susah sikit nak dapat bukti tu. Bukti bahawasanya dengan sedekah menyebabkan lebih banyak dia dapat. Tapi orang berniaga macam seperti tadi, yang menunggu orang untuk membeli, sangat mudah untuk dapat bukti. Bila dia dapat bukti, itu yang dia tak kira lah. Harta yang ada, berapa yang ada, semua dia bagi bila dia dapat bukti tu. Cuba orang yang menaiki Shopee kata, aku meniaga susah, nak dapat 100 order ni ingat senang ke? Cuba buat keluarkan berapa, 10% ke? Keluarkan, bagi, buat kenduri, bagi orang makan. Belanja satu kedai, kita berdiri pagi sarapan, tengok ada dalam 10 orang. Cakap kat ni, berapa yang semua ni saya bayar, dia nak bayar. Dia pun kira-kira bayar, tu belah. Tak payah beritahu, tak apa. Makan, semua saya dah bayar, tak payah beritahu, tak apa. Nak beritahu, tak apa, tak ada masalah. Kalau kita boleh jaga hati kita, beritahu je lah. Kalau tak payah beritahu pun tak apa. Kadang-kadang dia kata, janganlah beritahu, supaya lebih ikhlas. Tak semestinya. Kadang-kadang beritahu pun ada juga tak ikhlas. Dia ada ujub, dia panggil. Ujub ni satu sifat mazmumah yang ada dalam hati, yang mana dia sendiri, orang lain tak ada kena-mengena. Dia rasa, aku belanja orang, aku sedekah, dan aku tak beritahu orang. Hebat aku. Dia seorang-seorang, syok sendiri. Jadi juga. Jadi tak semestinya kalau kata tak bagi tahu orang, secara automatik dia jadi ikhlas. Tak. Kadang-kadang tak bagi tahu orang pun jadi. Kalau bagi tahu orang, terus jadi tak ikhlas. Tak juga. Kadang-kadang iyalah. Bila bagi tahu orang, tu dia mari belagak dia. Kadang-kadang gitu. Kadang-kadang dia bagi tahu orang, hati dia tak ada rasa apa pun. Jadi tak semestinya kalau bagi tahu orang je, tak ikhlas. Tak semestinya. Dan tak semestinya kalau dia diam sorok-sorok je, ikhlas. Tak juga. Tak ada kena-mengena pun. Malah ujub tu lagi bahaya. Ujub tu lagi bahaya. Bahaya tu maksud tak perasan. Buat baik dia diam. Buat baik dia diam je. Tapi dalam hati dia ada sesuatu. Hati apa? Aku ni kira beres dah aku ni. Sebab apa? Aku bagi, tapi orang tak tahu. Dia terasa bangga seorang-seorang. Lebih baik bagi tahu orang. Hilang rasa. Tak apa. Semua ni saya dah bayar. Saya bayar. Saya bayar yang ada 10 orang dalam ni. Semua makan saya bayar. Saya dah bayar. Cakap je macam tu. Cuba tengok hati kita. Ada rasa belakang. Tak ada rasa belakang. Lebih baik cakap daripada tak cakap. Kalau tak cakap, takut dia sorang-sorang balik rumah naik kereta. Tadi aku bayar tu banyak kali dah ni. Tak macam orang lain. Dia mula kita mari sendiri. Lagi bahaya yang tu. Tu yang keempat. Memasukkan kesukaan atas segala miskin dan memasukkan kesukaan atas orang mukminin. Itu terlebih afdal amal. Jadi kalau kita nak buat amalan, pastikan kita banyakkan amalan yang ada manfaat untuk masyarakat. Tapi kita betul tak? Kita suka buat amalan untuk kita sendiri. Kita suka sembahyang sunat. Itu untuk kita sendiri. Apa manfaat untuk masyarakat? Tak ada. Kita berzikir.
Untuk kita sendiri, apa manfaat untuk masyarakat? Mana lagi besar dia berzikir dengan dia sedekah. Dia beli sikit makanan, hantar kat masjid untuk orang masjid makan. Macam tu kan? Mana lagi besar? Besar yang manfaat untuk masyarakat lagi. Nah, apa manfaat? Mana besar manfaat? Kita baca Quran. Dengan kita tolong-tolong orang susah. Kita tak nampak benda tu. Kita cari kadang-kadang gula-gula je pun. Kadang-kadang gula-gula tengok budak-budak. Ada manfaat untuk budak-budak. Seronok budak-budak tu. Kadang-kadang. Tapi kita banyaknya lebih kepada diri kita sendiri. Tak salah pun. Tapi pahala lagi besar jika manfaat untuk masyarakat. Malah pada mazhab Maliki, lebih baik bayar 60 orang fakir miskin daripada puasa 60 hari. Yang kelima, berkat atas hartanya dan meluas rezekinya. Lagi, dengan sedekah, harta tu berkat, walaupun sikit cukup. Saya pernah jumpa seorang postman, gaji RM1,300. Hari-hari boleh datang masjid. Anak dia masa tu 3 orang, jiran dia. Hari-hari boleh pergi masjid. Anak dia 3 orang. Isteri dia tak kerja. Elok je hidup. Jiran yang sebelah ni pula bisnes. Kejap keluar. Selama saya duduk kat situ 11 tahun, sekali pun tak pernah datang surau masjid. Macam mana Ustaz tahu? Tak dia datang, Ustaz tak ada. Saya imam kat situ. Saya tahu. Karya kita. Tak pernah datang sekali pun. Tapi bisnes. Tengok berkat sikit tapi cukup. Tak berkat banyak tapi tak cukup. Itu tak berkat. Ada orang sikit aja tapi cukup. Postman je kerja dia. Masa tu tak ada lagi macam apa nama tu? Bukan JNT apa yang bawa motor tak ada lagi masa tu. Grab Panda kan. Tak ada lagi masa tu. Bawa postman tak? Pos laju. RM1,300 gaji dia. Tapi dia Allah hidup dia relax aja. Selalu relax, petang-petang nampak ada duduk pergi padang, bawa anak. Relax je hidup dia. Rumah siapa je? Tengok yang jiran satu lagi, kejap keluar, kejap masuk, kejap keluar, bawa tangga, bawa itu. Kontraktor. Hidup dia nampak. Kejap hantar anak pergi tuition, begitu, begini. Nampak sibuk. Tapi yang sebelah rumah yang kata postman tu, setahun sekali ada je dia buat kenduri, panggil orang surau masjid datang. Tahlil lah kadang-kadang, doa selamat lah ada. Dia tak buat-buat pun yang kaya. Mana keberkatan tu? Kita boleh tengok keberkatan. Masjid ilmu tak masuk. Tak berkat lah. Tak berkat. Benda tak halah, cuma berkat tu. Berkat pada hartanya dan meluaskan rezekinya. Ini cerita yang sama jugalah. Iaitu tidak ada sejarah orang yang menginfakkan, mensedekahkan harta dia, lepas tu dia papa ke dana. Tak ada dalam sejarah sejak Nabi Adam. Sebab dia keluarkan harta dia, maka lepas tu dia papa ke dana miskin. Tak ada. Lagi kaya dia. Malah kadang-kadang kita tengok, kaya dia. Kita tak nampak pun dia sedekah. Sebab dia jenis sorok. Bila dia mati, baru tahu. Rupa-rupanya, dia ada bantu anak yatim setiap bulan ke. Dia ada bantu mahat-mahat tahfiz, pondok-pondok. Diorang ni datang solat jenazah dia. Masa tu baru dapat tahu. Diorang ni mai kubur. Patut pun dia kaya. Kita tengok depan mata. Pertama kita tengok dia tu mati. Mana kita pun akan mati. Harta tu kita akan tinggal. Yang kedua kita tengok, dia ni murah rezeki. Tak nampak dia sedekah, rupanya dia sedekah dalam diam. Masalahnya, kita ikut tak? Sepatutnya kita kena ada tempat-tempat yang kita sedekah setiap bulan yang kita rahsiakan. Dan kita kena ada juga tempat-tempat yang kita sedekah yang kita tak rahsia. Yang kata rahsia ni biasa-biasa surau masjid lah, masuk tabung ke apa ke, tak payah rahsia tu. Yang rahsia pun kita kena ada. Kita tak tahu yang mana kita ikhlas. Yang sorok ke, yang tunjuk ke, kita tak tahu. Patut kita kena ada secara tetap. Tiap bulan, sebulan seminggu sekali boleh, sebulan sekali boleh, secara tetap.
sedekah. Aku nak sedekah setiap bulan RM100. RM50 masuk tabung anak yatim. RM50 masuk tabung masjid ke atau apa-apa. Setiap bulan. Oh, RM100 banyak. Tak apa. RM50. RM25 anak yatim. Masuk tabung dia lah. Takkan nak bagi gitu kan. Oh, tak ada. RM20. Tak boleh RM20. Teruk sungguh. RM10 yang secara sorok, RM10 yang secara terbuka. Tak boleh lagi. RM2. Kita kadang-kadang Allah RM2 je pun. Masalahnya buat tak buat. RM2 sikit aja. Sikit RM2 pun tak buat. RM1 bagi anak yatim, tabung anak yatim. RM1 tabung masjid. Sebulan sekali. RM1. Ke nak kata 50 sen? Walaupun 10 sen sekali pun. Tapi kita tetap. Tapi tetap. Yang penting nak tetap tu. Maksud kita tengok, hidup kita akan berubah. Adalah, akan berubah hidup kita. Tapi ubah sikit lah, macam tak puas. Itu yang geram. Oh, tak puas hati ni. Itu masuk 100. Masuk 100 pula. Wih, berubah. Itu lama-lama. Dia ketagih dalam sedekah. Peruntukkan harta kita setiap bulan secara tetap. Ada orang diinfak fi sabilillah. Ada orang dia suka bagi masjid. Silakan. Ada orang dia suka bantu orang jiran-jiran. Ada orang dia suka tengok macam majlis ilmu, dia join. Maksud join tu, maksud apa-apa yang majlis ilmu tu perlukan, dia nak infak. Kan susah pun. Infak lah. Lagi zaman sekarang ni. Telefon besar pahala. Telefon, data ni siapa infak ke masjid? Data, internet. Ada orang infak dah tak boleh buat apa lah. Mana boleh ambil dia punya. Kalau masjid punya, rugi bagi masjid. Baik orang yang ambil. Berapa ringgit je? 30 kan? 35. Unlimited. Sekarang bukannya mahal pun. Setiap bulan. Oh, besar kan? Sebab apa? Sebab ada live kan? Dia duduk rumah tidur. Tadi dia semayang, bangun semayang subuh. Tak datang jemaah pun. Lepas semayang subuh tidur balik. Pahala tengah berjalan. Kalau dia punya lah. Stand tu. Telefon. Bukan esok rosak telefon. Setahun sekali boleh tentu rosak. Apa benda, apa dia panggil? Mic ni, apa saja. Dia dah tidur ni kat rumah ni. Pahala duk masuk ni. Tapi rugi lah. Tak dapatlah ilmu. Cuma dia tidur kat rumah sekalipun, pahala duk masuk. Orang yang cerdik tu kan. Sebab tu kalau dalam infak-infak berkaitan dengan peralatan ni, laju masuk dekat Facebook ke TikTok ke, kami memerlukan peralatan, tuan guru sekian. Kejap je. Orang cerdik. Sekejap je, cukup dah. Kami dah cukup. Dah 30,000 dah ni. 30,000 pula. Cukup. Dia laju benda ni. Sebab dia pahala tak berhenti. Walaupun dia tak ada di situ. Sekarang lah, zaman sekarang. Yang kelima berkat. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Dan barang yang kamu nafkahkan daripada sesuatu, maka iaitu digantikan dia. Percaya tak percaya? Ini ayat Quran. Tadi Nabi cakap, tidak akan apa-apa kerana orang yang sedekah. Sekarang ni Quran sendiri cakap. Orang yang infak, Allah akan ganti. Tak percaya lagi? Bagi 100, Allah akan ganti. Bukan 100. Bila Allah ganti, pasti lebih. Infak. Ada orang yang suka belanja makan. Kalau pergi kedai je, dia jauh lain jangan harap kau nak bayar. Aku bayar. Tapi tengoklah kalau dia mampu seorang, dua lah. Kalau ramai tu penimpala juga kalau 10 orang kan. Tengok kemampuan dia. Kadang-kadang jangan harap nak bayar. Langkah mayat aku dulu. Macam tu sekali. Ada orang ikut kita lah. Kalau kita nak infak cara mana pun, tapi infak lah. Janganlah duduk simpan harta. Tu orang dulu kata bukan boleh masuk kubur pun. Dan yang lima di dalam akhirat. Pada akhirat 5 lagi. Aku 7 dah. Dan yang 5 di dalam akhirat. Tadi 5 tadi kat dunia. Menyucikan harta, menyucikan badan, menolak bala, menolak penyakit,
memasukkan kesukaan dalam orang beriman, lebih lagi orang miskin, itulah sebesar-besar pahala dan hartanya berkat di atas dunia. Berkat dengan maksud cukup dan bertambah kebaikan akhirat. Harta banyak tapi tak dapat bertambah kebaikan pun. Kereta mahal tapi tak boleh buat datang masjid surau. Maksudnya dia tak boleh datang, bukan tak boleh datang, dia tak datang. Dia tak naik kereta tu untuk datang. Habis dia buat pergi tempat lain aja. Kereta besar-besar, masjid tak datang. Tempat lain pergi, jauh-jauh pergi bercuti, naik kereta tu. Tapi masjid dekat tak pergi. Tak berkat. Tak berkat harta macam tu. Jadi 5 perkara ni di atas dunia nampak dah. Ada 5 perkara lagi yang nampak di akhirat. Dan yang 5 di dalam akhirat itu adalah ia menaungkan bagi empunyanya pada hari kiamat pada waktu yang sangat panas. Ketika kita dibangkitkan, ada keadaan matahari sejengkal di atas kepala. Seolah-olah matahari sejengkal di atas kepala. Panas tu. Waktu tu tak ada baju, tak ada seluar, telanjang bogel semua. Hanya orang yang tertentu je dapat pakaian. Ya Allah bagi pakaian kat dia. Antaranya para nabi dan rasul. Antaranya orang yang memberi pakaian kepada orang lain. Ketika di atas dunia, Allah akan bagi pakaian dia. Ketika semua bogel nanti. Dan waktu tu ada orang yang akan merasai haus yang tak pernah dia rasa. Maka ada yang Allah beri dia hilang haus apabila dia selalu hilangkan haus orang di atas dunia. Bagi makan, bagi minum lah maknanya. Lapar yang teramat sangat waktu tu, maka Allah akan bagi kenyang kepada orang yang selalu bagi orang kenyang di atas dunia. Dalam kes ni dia kata hari kiamat nanti sangat panas. Hari kiamat nanti tiba-tiba ada naungan, ada payung lah kata. Ada naungan. Pernah satu ketika Sayyidina Umar Al-Khattab, dia berjanji dengan Nabi nak pergi satu tempat, tapi dia kata kat Nabi pergi dulu, dia akan jumpa di tengah jalan. So dia ada hal nak buat. Maka Nabi dan para rombongan jalanlah untuk pergi ke satu kawasan tu. Sayyidina Umar pergilah buat kerja, dia ada hal sikit, cepat-cepat. Sebab ada hal sikit, cepat-cepat dia tunggu Nabi tengah-tengah jalan. Dia tunggu Nabi tengah-tengah jalan, padang pasir ni panas. Mana nak duduk ni? Nabi tak sampai lagi. Mana? Nampak ada pokok. Ada pokok. Dia pun duduk bawah pokok. Teduh lah. Nabi pun sampai. Nabi sampai, Nabi cakap satu ayat dekat Sayyidina Umar. Quran. Thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Tu tahu tak Sayyidina Umar buat apa? Daripada berteduh tadi, melompat pergi tempat tengah panas. Melompat pergi tengah panas. Tak lagi pun Nabi dah sampai, nak teruskan perjalanan lah. Apa benda tu? Thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kemudian kamu akan ditanya tentang nikmat yang Allah bagi kepada kamu, kamu akan ditanya. Tapi sahabat ni cerah mata hati dia. Kita tak faham apa benda. Kamu akan ditanya tentang nikmat yang Allah bagi. Oh, tak apa. Apa pasal? Takut nak duduk dekat bawah pokok. Kenapa? Masalah. Ketika duduk bawah pokok, teduh, itu nikmat. Buat apa? Ingat Allah tak? Berzikir tak? Bersyukur tak? Maka kamu akan ditanya teduh yang kamu dapat dekat akhirat nanti. Kita akan ditanya, masjidnya ada aircon, ada kipas, ada lampu, ada pengajian. Yang tak datang tu dan dia tak tahu dan dia tak datang, dia akan ditanya. Nikmat yang diberi tu, dia akan ditanya balik, kenapa tak datang belajar dengan nikmat yang dia bagi? Dekat rumah penuh dengan nikmat. Tapi kenapa banyak ibadah-ibadah yang tidak sah kerana tak tahu syarat dan rukun? Sedangkan Allah bagi harta yang banyak untuk beli kitab. Allah bagi lampu. Allah bagi aircon dekat rumah. Tapi tak boleh juga
Tak tahu juga tentang hukum akam, menyebabkan ibadah dia tak sah. Kalau semayang dia tak sah contohnya. Malah tempat belajar dekat masjid surau pun punyalah selesa. Tapi dia memilih kat rumah juga, menyebabkan dia berada dalam kejahilan dan menyebabkan ibadah dia ada yang tidak sah. Maka dia akan ditanya nanti nikmat. Okey, yang kedua, ringan hisabnya. Itu yang kita nak. Ada orang dia kata kan, dekat pada masa nanti, ya Allah, kalau aku ni syurga, kau masukkanlah aku ke dalam syurga. Kalau aku ni neraka, kau masuklah neraka pun neraka lah. Tak larat dah, dia kata nak tunggu azab. Macam tu pula dia kata. Padahal kita takut neraka, tapi dia kata apa? Azab sangat menunggu. Tak tahu apa jadi ni dekat pada mahsyar. Maka dengan banyak sedekah, dia akan meringankan hisab. Senang, mudah-mudah. Macam interview kan. Macam interview. Ada orang interview, dia tanya macam-macam. Ada orang mudah-mudah saja. Macam lalu custom. Ada dia check habis dalam beg apa semua. Dia check habis. Ada lalu jalan. Kalau kita ketika nak lalu kat airport tu, cuba kita tengok. Orang yang laju, ya Allah senangnya dia. Cuba tengok orang yang dia check satu-satu. Macam tu lah. Dia akan dibongkarkan satu-satu. Tapi orang yang banyak sedekah, hisab dia mudah dekat akhirat nanti. Yang ketiga, memberatkan timbangannya. Ini standard lah. Memberatkan timbangan lah. Maka ketika timbang di mizan nanti, yang baik dan yang jahat, jika banyak yang baik masuk syurga, banyak yang jahat masuk neraka tu, masa tu akan berat belah baik. Standard. Sebab sedekah ni sangat berat. Walaupun nampak kecil tapi dia berat. Okay, itu yang ketiga. Yang keempat, melalukan atas siratul mustaqim. Lalu siratul mustaqim tu lepas. Jalan yang lurus tu. Siratul mustaqim tu lepas. Siratul mustaqim ada satu titian, yang mana titian ni bagi orang yang beriman dia luas. Bagi orang yang bermaksiat dia sempit. Dan nak lalu tu macam-macam gaya. Ada orang lalu jalan kaki, ada orang lalu berlari, ada orang lalu naik kenderaan di titian sirat tu. Dan di titian sirat tu, bawahnya kalau jatuh neraka. Dan titian sirat tu ada cangkuk daripada bawah untuk tarik orang ke atas. Dia jalan cantik lah, tapi ada cangkuk daripada bawah. Tarik daripada cangkuk. Macam mana nak mudah lalu? Banyakkan sedekah. Bila banyakkan sedekah, boleh lalu siratal mustaqim dengan aman damai. Yang kelima, dengan banyak sedekah, bertambah darjat di dalam syurga. Kalau dapat syurga, bukan syurga bawah-bawah, syurga atas-atas. 5 ni kita kena percaya sebab dia berlaku dekat akhirat. Tapi walaupun dia berlaku kat akhirat, ada 5 perkara yang berlaku kat dunia. Ini jelas-jelas kita boleh ternampak. Iaitu apa dia? 5 kelebihan orang yang bersedekah. Menyucikan harta, menyucikan badan, menolak bala, menolak penyakit, memasukkan kesukaan ke dalam hati orang yang beriman dan fakir miskin, itu sebesar-besar pahala. Dan hartanya berkat walaupun sikit tapi cukup. Dekat akhirat 5 perkara. Dapat naungan di tempat yang tak ada naungan masa tu, tapi kita dapat naungan, dapat payung lah, mudah kata. Dan ringan hisab kita dekat akhirat, berat timbangan, lalu berjaya lalu siratal mustaqim, dan bertambah darjat dalam syurga nanti. Ada kisah orang yang gemar bersedekah akan datang. Jikalau tiada di dalam sedekah itu kelebihan melainkan doa orang miskin jua, adalah sebenarnya bagi orang yang berakal, gemarlah ia padanya. Ini akan datang betul ada kisah riwayat kisah orang bersedekah. Banyak. Banyak. Lepas ni cerita, banyaknya. Banyak. Lepas ni hikayat ataupun pengalaman-pengalaman orang terdahulu dalam masalah sedekah. Kita tangguh dulu. Sebagai kafarah
dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.